Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harap kamu sehat-sehat saja. Jadi, cikgu harap kamu ada bawa kamu punya modul PDPR di rumah. Jadi, untuk hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita pada minggu-minggu lepas. Jadi, kita akan belajar 4 hari ini. Pada minggu lepas kita telah belajar tentang pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, pemerkasaan pasukan keselamatan, dan juga penguatkuasaan undang-undang darurat. Jadi ini adalah usaha-usaha untuk menangani ancaman komunis di negara kita lah. Jadi hari ini kita akan belajar 4. Yang pertama adalah rancangan Briggs. Yang kedua adalah tawaran pengampunan. Yang ketiga adalah kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Dan yang keempat adalah perintah berkurung. Jadi ini yang akan ini adalah fokus pembelajaran kita pada hari inilah. Cikgu harap kamu sudah bersedia untuk sambung baliklah topik kita pada kelas yang sebelumnya. Kita masuk kepada perkara yang pertama, yaitu rancangan Briggs lah. Jadi apa itu rancangan Briggs? Siapa yang telah lancarkan dia? Jadi kita tengok rancangan Briggs ini telah dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, yaitu Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu pada tahun 1950. Jadi apakah tujuan utama rancangan Briggs ini dilaksanakan adalah untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen, cikgu pun tak tahu macam mana sebut, Min Yuen mungkin, yang telah membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan kepada PKM. Jadi cikgu harap kamu faham sudah apa itu PKM. PKM ini adalah Parti Komunis Malaya. Kamu jangan lupa Jadi rancangan Briggs ini adalah salah satu langkah yang berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Jadi kita tengok Min Yuen ini adalah, kamu tengok dalam buku kamu, Min Yuen ini adalah satu organisasi massa lah. Jadi Min Yuen ini ditubuhkan untuk mendapatkan bekalan makanan dan wang kepada komunis. Kamu tengok dalam gambar tu, Min Yuen juga melakukan peras ugut, merompak, menjalankan kegiatan propaganda, melakukan perisikan dan sabotaj, merekrut ahli baru, serta membantu dalam menjalankan kegiatan politik. Min Yuen ini beroperasi pada sebelah malam dan bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. Jadi kamu tengok, Min Yuen ini adalah satu ancaman yang kuatlah kepada British masa itu. Jadi rancangan Briggs ini telah berjaya untuk melemahkan pergerakan komunis melalui rancangan ini. Juga sudah ada jelaskan tentang rancangan Briggs ini pada kamu pada kelas sebelumnya. Jadi rancangan Briggs ini adalah satu operasi British untuk memindahkan orang-orang ataupun penduduk setinggan yang tinggal di pinggir-pinggir hutan ke sebuah penempatan baru yang dikenali sebagai kampung baru. Jadi di kampung baru ini adanya kemudahan tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah dan juga kemudahan kesihatan. Jadi ini adalah satu cara British untuk memastikan komunis ini tidak dapat mempengaruhi penduduk-penduduk yang tinggal di pinggir hutan ini untuk memberikan maklumat kepada mereka ataupun memberikan bekalan makanan. Jadi ini adalah satu langkah yang berkesanlah di mana orang-orang ini telah macam penduduk ini dia macam kena jagalah di satu tempat. Jadi mereka tidak boleh memberikan maklumat kepada PKM. PKM pun tidak akan mendapat sebarang maklumat kerana penduduk ini dijaga ataupun dikawal rapi oleh British lah pada masa itu. Jadi kamu boleh tengok dalam buku kamu, kampung baru ini telah dipegari dengan kawat berduri dan dikawal oleh Special Constables. Jadi Special Constables ini kamu sudah belajar, yaitu pasukan keselamatan yang bertugas untuk memastikan komunis tidak mengancamlah penduduk pada masa itu. Jadi
Di kampung baru ini juga telah ada jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara dan memperbaiki kemudahan di kampung baru. Dia macam baguslah juga sebab mereka tinggal di satu tempat yang selamat untuk penduduklah pada masa itu. Jadi sehingga bulan Mac 1952 terdapat seramai 423.000 orang penduduk di pinggir hutan telah dipindahkan ke kampung baru ini. Seterusnya kita tengok tentang tawaran pengampunan dan juga kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Jadi untuk tawaran pengampunan ini, pada 6 September 1949, Sir Henry ini telah mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Dia macam memberi peluanglah kepada anggota-anggota komunis yang mahu menyerah diri mereka. Jadi untuk setiap hari, Radio Malaya ini dia yang telah memainkan peranan untuk menyiarkan syarat tawaran pengampunan ini. Jadi banyak poster yang telah kena kasih tampal di merata-rata tempat ataupun di kawasan-kawasan yang boleh dilihat oleh anggota komunis. Jadi kamu boleh tengok terdapat sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan telah diedarkan dalam beberapa bahasa iaitu dalam bahasa Cina, Melayu dan juga Tamil. Penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara, termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara. Sebab kamu tahu komunis ini dia selalunya di hutan ataupun mereka selalunya berkeliaran di hutan untuk menyeranglah. Jadi mereka British juga telah menggunakan pengangkutan udara untuk menyebarkan risalah ini. Terdapat juga iklan dan wayang gambar digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Jadi macam ini adalah satu caralah ataupun satu usaha untuk menangani komunis pada masa itu. Untuk kempen Bulan Rakyat Sukarelawan Penjahat ini pula telah diisytiharkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan sebagai satu usaha untuk menangani ancaman komunislah pada masa itu. Jadi pada 22 Disember 1949, Majlis Perundangan Persekutuan telah menyeru orang ramai mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Jadi yang telah mendaftar ke dalam kempen ini adalah bebaslah untuk siapa-siapa kaum sahaja boleh mendaftar secara sukarela. Jadi menjelang bulan Mac 1950, jumlah sukarelawan ini telah mencecah sampai angka 435.000 orang lah. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada kempen ini adalah melalui pelaksanaan kempen ini dapat menggalakkan interaksi, eratkan hubungan kaum dan juga kerjasama untuk menentang komunis. Jadi ini adalah macam satu dia telah ini adalah satu usaha untuk menangani komunis. Yang kedua, dia telah berjaya untuk mengeratkan silaturahim antara penduduk-penduduk yang berbilang kaum di negara kita pada masa itu. Jadi usaha yang seterusnya adalah tentang perintah berkurung. Jadi apakah perintah berkurung ini? Jadi perintah berkurung ini adalah merupakan satu tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Ini adalah bagi memastikan pasukan keselamatan dapat menjalankan operasi dengan lebih baiklah. Sebab ini juga adalah satu cara untuk memastikan komunis ini tidak mengancam keselamatan penduduk. Jadi pada bulan 1951, penduduk di kawasan Labis Johor telah dikenakan perintah berkurung untuk menjalankan operasi memburu komunis. Jadi kalau kamu tengok penduduk ini mempunyai pelbagai personality. Jadi ada yang tidak akan memberikan kerjasama kepada pasukan komunis. Jadi perintah berkurung ini juga dikenakan bagi penduduk yang tidak mahu bekerjasamalah untuk membanteras ancaman komunis. Contohnya pada bulan Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam. Tindakan ini dibuat apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja untuk membaiki pipe air sehingga mengorbankan 12 nyawa. Jadi selepas saja
tindakan komunis ini, apa yang polis dapat atau penilaian polis adalah mereka tidak memperoleh sebarang maklumat. Jadi ini yang telah menyebabkan susahlah. Jadi kalau kamu tahu Tanjung Malim ini adalah di Perak. Jadi pada 27 Mac 1952, Sir Gerald Templer dia telah sampailah di Tanjung Malim ataupun di Perak untuk memaklumkan hukuman kepada penduduk kerana enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa, kerana disebabkan kedegilan ataupun penduduk ini tidak mahu bekerjasama dengan pihak berkuasa, menyebabkan adanya nyawa yang terkorban yang telah dibunuhlah oleh komunis. Jadi untuk memastikan sebuah kawasan itu selamat, perintah berkuring ini adalah bagi memastikan keselamatan penduduk. Jadi keengganan ataupun tiadanya kerjasama dari penduduk menyebabkan komunis ini berleluasalah di negara. Cikgu harap kamu paham dengan penerangan yang cikgu telah berikan. Jadi untuk tugasan kamu buat tugasan 1 dalam modul PDPR yang cikgu telah bagi. Jadi kamu boleh buat dalam buku latihan dan hantar pada kelas bersemuka nanti. Kalau ada sebarang pertanyaan, kamu boleh chat dia cikgu. Jadi terima kasih kerana memberikan kerjasama untuk kelas hari ini. Selamat belajar.